Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. Rehat lama kan pagi tadi. Okey semua? Okey, dah bersedia dengan buku biru? Dah. Okay, kita cuba habis hari ni dan minggu depan kita akan masuk. Okey, nampak skrin saya? Nampak. Okey. Tajuk prosedur. Okey. Kita terus pergi. Okey, nanti saya panggil untuk jawab ya. Okey, prosedur digunakan untuk melaksanakan arahan tertentu tetapi apa? Dia tak buat apa? Berbanding dengan fungsi. Dia melaksanakan Mengembalikan. tapi dia tidak apa? Mengembalikan. Yes, dia tidak. Okey, satu. Okey, dia tidak mengembalikan. Okey, teruskan. Tulis dalam buku awak Mengembalikan sebarang nilai. Berbanding dengan fungsi, fungsi dia buat apa? Dia mengembalikan nilai. Okey, ingat itu beza antara fungsi dengan prosedur. Okey, untuk mengenali prosedur ialah dengan cara melihat apa? Kita nak lihat dia dengan cara apa? Kalau fungsi, kita ada keyword apa? Return. Yes, kalau fungsi, kalau nak tahu dia punya atur cara tu fungsi ke ataupun prosedur ke, kalau fungsi dia ada return. Okay, return. Kalau prosedur, apa? Cara melihat apa? Tempat kosong tu. Apa? Void bukan. Cara melihat apa perkataan dia. Kalau fungsi ada return, kalau prosedur apa return? Kalau ada system.out.println? Bukan. Okay, macam mana kita cara nak melihat? Okey, saya bagi jawapan lah. Okey, kalau fungsi kita ada return. Kalau prosedur tidak ada. Itu je, tidak ada. Okay. Jawapannya tidak ada. Tulis tidak ada. Tidak ada keyword return pada akhir badan sub atau cara. Kan, kalau dalam fungsi, kalau dalam sub atau cara untuk fungsi, kita tengok ada perkataan return di sini. Seperti tertutup. Dekat akhir body sini. Ini adalah fungsi. Kalau sub atau cara dia tak ada, kalau prosedur dia tak ada return. Okey, jelas akak ni? Prosedur dengan fungsi kita ulang balik je. Jelas Jelas. Ini menunjukkan prosedur dia apa? Tidak memulangkan. Ya, tidak memulangkan sebarang nilai. Okey, sebarang nilai. Okey, dapat isi tempat kosong jawapan dalam buku tu? Dapat. Okey, good. Okey, so tu. Okey, cuba tengok atur cara kat bawah. Program mencetak markah dan keputusan. Okey, kalau fungsi dia sesuai untuk atur cara yang macam mana? Ulang balik yang minggu lepas. Atur cara yang apa? Yang melibatkan apa? Parameter? Tak. Bukan, kurang sikit. Melibatkan Pengiraan. Yes, pengiraan macam nak kira luas segitiga, nak kira umur. Fungsi lebih sesuai untuk atur cara untuk membuat pengiraan. Okey. Program mencetak markah dan keputusan. Macam biasa ada public class keputusan. Okey. Public static void main tu satu cara. Okey. Papar keputusan 70. So markah dia berapa tu dia dah bagi dah. Dia dah bagi parameter kepada pemboleh ubah tu bernilai berapa. Papar keputusan bernilai 70. 70. Okay, yang bernilai 70. Okey, public static void papar keputusan. Ini adalah body untuk papar keputusan. Okey, integer markah. Okey. Sistem .out.println markah anda ialah
dia ambil markah. Okey. Jika markah lebih daripada 40, sistem doa.print line keputusan lulus. Kalau bukan, sistem doa.print line keputusan gagal. Okey, kita tengok saya tengok, saya buat daripada bawah ni je lah. Okey, public static void papar keputusan panggungan integer. Kita pula sekejap. Layout dia. Foundation. Nama dia. Integer markah. Jarak sikit ya. Okey, markah. Tu ada pembuka. Okey. System .out.print line. Okey, dia akan keluar markah anda. Okay, dia akan tulis ni lah nanti. Markah AND ialah markah. Okey. Lepas tu dia uji. If if markah lebih besar daripada 40, okey, dia akan buat inilah. Okey. Cuba tengok. Okey. Cuba tengok. Okey, public static void main. Okey, nama sub atau cara ni, papar keputusan. Okey. Integer markah. Okey. So dekat sini sistem doa.print line markah anda ialah markah. Okey, dekat bawah tu output tu dia hadakan markah anda 70. Macam mana dia dapat 70? Macam mana dia dapat 70? Macam mana dia dapat 70? Dekat mana dia dapat 70? Sebab pengguna tak masukkan pun 70 tu, tapi macam mana dia dapat 70? Dekat papar keputusan? Yes, dekat papar keputusan tu kita dah bagi argument, kita dah bagi itu adalah parameter, kita dah bagi argument dekat papar keputusan tu. Okay, so tengok papar keputusan dalam kurungan integer markah. Okay. Sama kan dengan macam kat atas tu kan, macam kat atas sebelum ni dia tulis keputusan dalam kurungan 70. Sama kan pattern dia ni dengan ini, sama kan? Sama kan? Sama. So integer markah ni refer kepada 70. Okay. So dekat sini sistem doa.print line markah anda ialah dia ambil pemboleh ubah markah. Kat mana pemboleh ubah markahnya? Kat sini lah. Sini integer markah ni merujuk pada 70. Okey, lepas tu dia pergi uji. If markah lebih besar atau sama dengan 40. Markah tadi berapa? 70. Okey, good. 70. 70 lebih besar sama dengan 40? Ya atau tidak? Yeah. Okey, kalau ya dia buat apa? Dia akan print out apa? Lulus. Dia akan tulis apa? Kalau dia soalan dan tanya, okey, tuliskan output jika markah yang dimasukkan adalah 70. Awak akan tulis keputusan, tulis lengkap tau, keputusan, tak boleh tak 70. Sebab dalam output dia, dia kan keluar macam ni. Keputusan sama dengan lulus. Awak kena ambil yang daripada dalam ni, double quote ni. Ini yang akan dikeluarkan. Keputusan sama dengan lulus.
Kalau dia masuk, kalau kan markah papan keputusan tadi, saya letak 10. Apa output yang keluar? Keputusan gagal. Keputusan gagal. Tak, daripada awal markah daripada daripada 10, dia akan keluar ini dulu, dia akan buat ini. Okey, lepas tu dia uji, lepas tu dia akan buat yang ni. Okey, siapa nak cuba? Kalau dia bagi papan keputusan, okey, dia punya integer markah dia ada 10. Jadi markah anda ialah, okey, output apa yang keluar? Okey, Farah Nadia nak cuba? System.println. Okey, tak payah baca yang system.println, tulis tu je. Baca markah anda ialah berapa? Baca dia punya apa yang akan dikeluarkan je. Macam output bawah tu. Macam dekat buku awak tu ada output di bawah kan? Okey. Awak baca output itu tapi ikut nilai yang saya bagi itu papan keputusan 10. Okey. Markah anda Okey. sama 10. Okey, markah anda 10, keputusan gagal. Okey, good. Sebab apa? Sebab okey, system.out.println markah anda ialah markah. Okey, kita tengok sebab markah dia tadi kita dah bagi nama dia nilai dia 10. Okey, so 10 lah. Lepas tu dia uji. If 10 lebih besar daripada 40, bukan kan? Jadi dia dia pergi dekat else. Okey, jika tidak else. Okey, system.out.println dia papar keputusan gagal. Okey, jelas? Perlu saya ulang? Tak perlu. Tak perlu. Yang lain? Jelas. Okay, jelas. Kalau tak jelas, kalau tak faham, tanya sekarang. Saya tak nak ada yang ketinggalan ni. Okey, cuba tengok di bawah, yang di bawah. Okey. Perhatikan, okey dia suruh baca dekat atur cara tadi, perhatikan sub atur cara papar keputusan di atas. Sub atur cara mempunyai parameter apa? Parameter apa dia punyai? Okay. Sub atur cara dia, okay, biasanya ada sub atur cara kat sini. Lepas tu dia akan ada parameter kat sini. So parameter dia apa? Parameter ialah 70. itu nilai. Itu argument untuk parameter itu. Markah. Yes, good, markah. Okey. Kalau dia kata, kalau salah soalan dia kata, okey, apakah parameter untuk sub atur cara di atas? Markah. Kalau dia kata, apakah arguments untuk parameter di atas? Argument tu nilai. Baru letak 70. Okey, parameter markah, argument dia 70. Argument tu nilai nilai kepada parameter. Okey, jelas? Nampak dua perbezaan tu? Okey, terusnya dan perhatikan juga di bawah, di akhir sub atur cara tidak terdapat apa? Prosedur dia tak ada apa? Tak terdapat apa? Tidak terdapat apa? Yes, return. Tidak terdapat keyword return. Okey, bersama nilai ataupun boleh ubah. Ini menunjukkan bahawa sub atur cara ini apa sebarang nilai. Tidak mengulang. Yes, tidak memulangkan ataupun tidak mengembalikan sebarang nilai. Okey, dapat salin? Dapat. Okey, good. Okey, kita pergi yang di bawah. Okay, kita tukar pink, pen warna lain pula. Okey. Kita pergi yang di bawah, cara nak panggil dia. Memanggil prosedur. Cara nak panggil dia. Okey, prosedur merupakan satu pernyataan arahan yang apa?
Tiada keyword return. Kurang jelas. Okey, cuba tengok. Tidak seperti fungsi. Okey, kalau fungsi, dia sebahagian atau cara ataupun sebahagian arahan sahaja. Tapi kalau prosedur dia satu penyataan arahan lengkap. Dia adalah arahan lengkap. Okay, tulis situ arahan lengkap. Tidak seperti fungsi yang mana, okey, kalau dia lengkap, kalau fungsi sebahagian. Okey, kalau fungsi dia sebahagian dari pernyataan arahan. Oleh itu, untuk memanggil prosedur, cukup dengan nama prosedur dan diikuti dengan argument jika ada. Contoh kat bawah tu dia bagi. Papar keputusan 70. Itu adalah cara nak panggil prosedur. Okey. Yang kat bawah tu, okey, string keputusan sama dengan papar keputusan 70. Itu bukan. Itu salah. Okey, print, okey, double quote, keputusan papar keputusan 70 itu pun cara salah. Cara kita nak isytiharkan prosedur adalah cara yang atas tu. Okey, ada satu cara dia tu papar keputusan. Satu cara tu dia pun boleh ubah lah ni 70. Okey, sebab itu dia kata oleh itu untuk memanggil prosedur kita nak panggil dia cukup dengan nama prosedur dan diikuti dengan argument jika ada. Ni argument. Argument tu nilai. Okey. Tips kat bawah. Okey, tips tu sangat berguna Cara untuk mengenal prosedur ada dua cara dia. Satu, tak ada keyword. Return. Dua cara. Okey, tak ada keyword return. Yang kedua, semasa membuat panggilan dia adalah penyataan yang Lengkap. lengkap. Okey, penyataan yang lengkap. Yang lengkap semasa membuat panggilan. Panggilan tu bukan panggilan telefon ya. Kita nak panggil dia punya nilai dia tu. Okey, so setakat ni jelas? Jelas fungsi dan prosedur? Jelas. Kita nak pergi ke muka surat 77. Dia atas Syara Sazana okey? Dapat ikut? Okey. Okey. Umu Wardah? Okey. Okey, good. Nanti saya tengok lagi yang lain siapa lagi. Siapa dalam ni? Saya share screen ni. Anika okey? Anika, Farah. Min Halina okey? Okay, Min Halina. Oh, Min Halina. Ada ke tak ada? Min malu, Min. Okay. Okey, tak apa. Okey, kita pergi ke 1.6.3. Satu 1.6.3 kita nak bezakan. Okey, tengok. Pasal tak kat sini bila fungsi dan prosedur dia memang tekankan perbezaan sahaja. Sebab memang dalam awak punya DSKP, awak punya land syllabus itu sebenarnya kita nak membezakan dia. Jadi awak kena tahu jugalah sub atau cara dia macam mana, sub atau cara fungsi macam mana, sub atau cara prosedur macam mana. Tapi soalan yang ni memang ringkas je dia tanya perbezaan. Kalau nak tahu beza pun kena faham jugalah. Okey, soalan 1. Penuhkan jadual di bawah. Jadual berikut menunjukkan perbezaan dan persamaan struktur kod arahan iaitu fungsi dan prosedur. Penuhkan. Okey, perbezaan. Perbezaan. Ini adalah fungsi, ini adalah P. Yang pertama, fungsi. Apa?
Fungsi, Mengembalikan. yes, fungsi mengembalikan, awak tulis sendiri lah, saya tak tulis penuh. Fungsi dia mengembalikan nilai, mengembalikan ataupun memulangkan. Okey, kalau prosedur Tidak mengembalikan. tidak memulangkan ataupun tidak mengembalikan. Okey, cara nak buat perbezaan antara kedua dia mesti benda yang sama. Kalau dekat fungsi awak cerita pasal mengembalikan nilai, dekat P pun awak kena cerita pasal tu. Jangan tiba-tiba fungsi awak terang mengembalikan nilai, tapi dekat P, dekat prosedur awak buat panggilan prosedur adalah lengkap. Itu bukan perbezaan. Perbezaan mesti dua benda yang sama kita bincangkan. Okey, nombor 2. Di akhir fungsi Ada. keyword return. Ada keyword return, ada return. Awak tulis ada je lah. Manakala prosedur, di akhir prosedur Tidak ada. okey, tiada. Abaikanlah suara anak saya tu. Tiada keyword return. Sinteks dia. Okay. Sinteks dia macam mana? Sinteks jenis data. Okay, jenis data maksudnya awak letak sinteks. Jenis data dia apa? Contoh string. Kalau nama apa? Nama fungsi. Kalau contoh saya letak nama. Jenis data dia? Integer. Nama. String. Yes. Statik, okey, katalah kita nak letak perlu ubah nama. Okey, nama fungsi dia nama. Okey, jenis string, okey, nama. Okey, putuk. Ini cara sinteks je ya. Sinteks untuk fungsi. Saya tulislah. Okey, kita ada statik. Okey, dia start dengan statik juga. Lepas tu dia ada jenis data. Dia ada yang string, ada integer, ada double, itu adalah fungsi. Okey, lepas tu dia diikuti dengan nama fungsi. Okey, sambung je. Okey, lepas tu ada blok arahan. Lepas tu return nilai. Blok arahan itulah apa yang dia kena buat. Nak papan nama ke, nak buat pengiraan. Itu adalah dalam blok arahan ataupun dalam badan arahan dia tu. Okey, sinteks untuk prosedur dia terus statik. Dia terus void nama prosedur. Contoh tadi yang kita buat tadi, papan keputusan. Lepas tu ada blok arahan. Cuba tengok beza, dia tak ada return nilai. Okey, contoh. Contoh kat bawah, okey, dia bagi statik integer jumlah. Jumlah tu sebab apa? Sebab number kan? Sebab tu dia bagi integer. Jumlah integer X dengan integer Y. Okey, jum X tambah Y. Return jum. So dia return jumlah. Dia akan return jum. Masuk dekat jum. Okey, kalau di prosedur, okey, static void papar markah integer markah. Dia terus sistem print line markah. Okay, sebab tu dia kata kalau kita nak panggil prosedur dia lengkap. Okey, dia start daripada static, start daripada papar markah ni sampai integer markah. Tapi kalau prosedur, kalau fungsi dia return je. Dikembalikan je untuk panggil tu. Dikembalikan nilai tu. Itu dia kata fungsi adalah sebahagian penyataan. Kalau prosedur adalah lengkap. Nanti tengok kat bawah tu ada. Okey. Fungsi, apabila membuat panggilan fungsi merupakan apa? Fungsi, kalau kita nak buat panggilan, kita buat apa? Fungsi merupakan apa? Tadi dia cakap. Return. Bukan, tadi dah cakap. Kalau prosedur kita lengkap, kalau fungsi sebahagian. Sebahagian dari penyataan. Contohnya print jumlah jum tambah 46. 4 tu nilai untuk apa? Cuba tengok kat contoh kat atas tu. Kita rujuk contoh kat atas. 4 tu nilai untuk X. 6 untuk Y. Okey. Kalau tengok di prosedur, apabila membuat panggilan, prosedur merupakan satu penyataan yang Lengkap. okey, lengkap.
Okey. Vita okey? Okey cikgu. Okey. Yang ini kena hafal. Kena hafal dan tahu sebenarnya. Okey. Okey, yang bawah. Biasanya soalan lebih kurang macam ni. Tengok soalan 2018. Lebih kurang semua macam ni. Okey, soalan 2. Sesuaikan. Yang atas sekali itu definisi untuk apa? Memanggil fungsi. Yes, definisi fungsi. Awak garis fungsi. Awak garis ni sebab dia sesuaikan kan? Okay, awak garislah ke fungsi. Ini adalah pernyataan yang pertama tadi kan? Saya malah nak tulis. Okey, yang kedua, program utama sistem print. Yang atas tu bukan memanggil fungsi, definisi fungsi. Yang di bawah, okey, program utama sistem print line itu adalah apa? Memanggil Fungsi. ya, memanggil. Yang ini definisi dia. Okey, dapat buat dalam buku biru? Dapat. Okey. Soalan 3, soalan klon SPM 2018. Okey, X boleh memulangkan nilai, Y tidak memulangkan nilai. Nyatakan X. X tu apa? Fungsi. Yes, X tu fungsi. Y? Prosedur. Okey, Prosedur. Okey, so macam ni je soalan dia sebenarnya. Okey, studio 8, 79 tak payah buat lagi. Kalau kita bersemuka nanti kita terus menaip di sana. Kalau tak bersemuka nanti saya suruh type online. Kena juga type ni nak pergi nampak macam mana program tu berjalan. Okey, tengok muka surat 80. Okey, muka surat 80. Okey, muka surat 80. Menulis pernyataan function. Okey, tengok yang dalam kotak kuning ke atas tu. Okey, static jenis data, lepas tu diikuti dengan nama. Nama apa? Ni kalau Function. untuk function. Okey, ni kalau untuk kita nak isytiharkan ataupun syntax untuk function. Okey, mesti bermula dengan static. Lepas tu kita ada jenis data. Lepas tu diikuti dengan nama fungsi. Okey, lepas tu senarai parameter lah. Okey, lepas tu dekat sini ada apa selepas ni? Sini akan ada apa? Selepas kita dah Senarai isytiharkan ni statik jenis data ni. Mana senarai parameter kat sini? Kan? Okey, sini adalah senarai parameter. Di bawah tu, lepas kita mula buka curly bracket, sini adalah sini apa? Blok arahan. Tengok dalam buku. Yes, blok arahan. Yang kat sini lah nanti dia akan buat pengiraan. Kat sini semua dia panggil. Lepas tu, lepas dah habis buat pengiraan kat sini ada apa? Return nilai. Okay, dia return. Ingat return mesti berada di last sekali blok, di bawah blok. Habis sekali. Lepas tu baru kita tutup. Okay, tutup sini. Okay. So, tahu kalau dia bagi sub atau cara, boleh dengan pasti fungsi dan prosedur. Okay, cuba tengok bawah. Okay, fungsi di bawah digunakan untuk mencari luas bulatan. Fungsi terdapat padanya keyword return dan nilai. Okay, public class function 1. Okay, public static void main string arguments. Okay, double luas sama dengan luas bulatan. Okay, nilainya adalah 5. Sistem print line luas bulatan ialah luas. Okay. Di bawah. Okay, static double itu apa? Jenis data. Jenis data. Okay, good. Static double. Saya tulis dulu. Luas bulatan. INT jejari.
Okey. Okey, ini apa tadi? Jenis Data. jenis data. Luas bulatan ni adalah Nama function. yes, nama function ataupun nama fungsi. Yang ini yang dalam kurungan ni Senarai parameter. yes, parameter ataupun senarai parameter. Okey, berapakah nilai jejari berdasarkan dekat atas tu? Berapakah nilai jejari? 5. 5, yes. Sebab apa? Cuba tengok dekat double luas bulatan dalam kurungan dia bagi luas bulatan dia bagi parameter yang bernilai 5. Okey. Dekat blok arahan bawah, okey, statik double, luas bulatan sama kan? Luas bulatan atas bawah dalam kurungan integer jejari. So integer jejari adalah bernilai 5. Okey. Soalan 1 berdasarkan kod atau cara di bawah. Jawab soalan berikut. Okey, statik integer luas segi. Okey, kita tengok Okey, soalan A. Nyatakan nama fungsi. Okey, Ain Hadirah. Saya panggil Ain Hadirah. Nyatakan nama fungsi. Nama fungsi dia apa? Berdasarkan atau cara di sebelah. Ain Hadirah. Ada tak ada? Kalau tak tahu jawab. Okey, cakap. Okey, ada. Berapa apa nama fungsi dia? Cuba, tak apa. Salah tak apa, kita belajar ni. Okey, nama fungsi dia apa? Luas impak. Apa? Soalan 1, okey, soalan 1 refer di atau cara di sebelah. Fungsi dia apa? Nama fungsi. Apa tadi? Ain cakap apa? Luas segi impak. Luas segi 4. Yes, very good. Luas segi 4. Yang warna hitam yang dia bold tu. Luas segi 4. Okey, tuliskan jenis data yang dipulangkan. Apa jenis data yang dipulangkan? 85. Jenis data kakak. Jenis data. Jenis. Bukan nilai. Jenis. Integer. Yes, integer sebab ada soalan jenis data. Integer. Okay, soalan 2. Saya nak panggil siapa Saidatul. Saidatul ada? Ada. Okay. Soalan 2. Nyatakan nama fungsi dia. Cari purata. Yes, good. Cari purata. Okay, terima kasih. Okay, yang ketiga, Syarah Syazana. Apa jenis data yang dipulangkan? Double. Okay, good. Faham, terima kasih. Double. Okay, so nampaknya ramai yang dah faham, okay. Tapi kena ingat tak sampai bila-bila. Biasanya bila masuk kata 5 dah lupa dah yang kata 4 ni. Okay, cuba tengok yang di sebelah. Muka surat 81. Kita habis 11.30 kan, okey. Tadi kita dah belajar cara kita nak tulis pernyataan untuk fungsi. Sekarang kita nak tulis pernyataan untuk prosedur. Okey, sama juga, okey. Dia ada keyword void, okey, berbanding dengan fungsi dia tak ada void, okey. Kalau menulis prosedur dia ada static void, okey, dia prinsip dengan static void. Kalau fungsi statik sahaja, diikuti dengan nama prosedur. Okey, diikuti dengan senarai parameter. Okey, itu kita ada blok arahan kat bawah. Okey, tapi dia tiada return, tak ada return ya. Okey, prosedur di bawah digunakan untuk mencetak nama sebanyak bilangan yang dimasukkan. Okey, public class prosedur 1 itu nama kelas.
Public static void means string arguments. Okay. Cetak nama. Cetak nama dalam kurungan 4. So nanti dia akan cetak nama sebanyak 4 kali. Okay, lepas tu blok arahan dia. Static void cetak nama integer bilangan. Okay, integer bilangan tu nilai dia berapa? Nasrin, nak cuba? Integer bilangan, muka surat alfam 1 ya, integer bilangan, nilai dia berapa? Kalau dalam atur cara tu. Nasrin, nak cuba? Cikgu. Okey, berapa nilai integer bilangan tu? 4. Okay, good. 4. Sebab dekat atas tu dia dah bagi, dia dah masa kita nak tulis pernyataan prosedur tu, kita tulis prosedur tu, kita dah bagi cetak nama dalam kurungan 4. Dah bagi parameter ataupun parameter tu, argument dia ataupun nilai dia 4. So, bila dekat blok arahan, kita cetak nama, kita cuma isytiharkan boleh ubah je. Okay, integer bilangan. So, bilangan adalah, nilai dia adalah 4. Okay, ke bawah. System.out.println mencetak nama sebanyak, okay, dia akan tulis, tengok output dia, tengok output di sebelah dalam kotak tu. Tengok dia buat system.out.println, apa yang keluar? Okay, mencetak nama sebanyak, okay, lepas tu dia ambil yang tambah bil tu kan. Itu merujuk kepada integer bil tu. Tadi integer bil nilai dia 4. So dia akan tulislah mencetak nama sebanyak 4 kali. Okay, faham tak pasal yang output tu? Boleh bayangkan kan? Okay, lepas tu dia buat fungsi. Okay, jika A sama dengan 1, A kecil sama dengan B, A plus plus. Okay, A sama dengan 1. Saya tukar pen. Okay, dia bagi for integer A sama dengan 1. Okay, so ingat ya, A mula-mula sekali nak nilai dia 1. Lepas tu dia uji A kecil sama dengan bil. Berapa nilai bil? Bil nilai dia berapa? Bil nilai dia berapa? 4. 4. So sini 4 lah nanti. Okay. So dia bagi nilai A sama dengan 1. Okay. Bila tu dia akan buat arm bawah. Okay, nilai A 1. So dia pergi uji kat sini. Okay. Dia akan uji di sini. Okay, 1 kecil daripada 4. Ya atau tak? Ya. 1 kecil daripada 4. Bila ya, dia akan turun buat penyataan sistem doa.println. Dia akan print. Dia akan print apa? Dia akan papar apa? Dia akan papar apa kelas? Dia akan papar apa? Cuba tengok kat bawah tu. Sistem doa.println. Nama? Nama apa? Bagi tahu penuh. Siti Aisyah binti Siti Ismail. Yes, Siti Aisyah binti Ismail. Okay, itu yang pertama. Okay, dia buat lagi. Okay, dia pergi sini. A++. A++ maksudnya A tu akan bertambah 1. A yang tadi nilai dia 1, bila ditambah 1, A sekarang jadi apa? Yes, 2. Dia pergi uji di sini. 2 kecil dengan ataupun sama dengan 4. Ya atau tidak? Ya. Ya. Bila ya, dia akan buat pernyataan ini. Sistem doa.println Siti Aisyah binti Ismail. Dia akan paparkan nama Siti Aisyah binti Ismail. Kenapa Siti Aisyah binti Ismail dia akan output keluar output ke bawah? Kenapa tak pergi di sebelah? Kenapa? Sebab print line. Yes, sebab kita guna print line. Okay, print line tu maksudnya dia akan pergi ke line seterusnya. Kalau tak ada line, tak ada ln tu, ada print sahaja, dia akan berderet lah Siti Aisyah binti Ismail. Lepas tu dia akan pergi ke sebelah Siti Aisyah binti Ismail. Okay, so okay, dia siap, dah selesai yang kedua. Dia pergi naik atas balik. Okay, A++. A yang kita nilai yang awal tadi, kita akan tambah dengan 1. Tadi dah 2, sekarang yang terbaru apa?
A sama dengan 3. So dia pergi uji. 3 kecil sama dengan bil? Okay, ya. Bila ya dia buat lagi sekali sistem .out.println, dia akan papar Siti Aisyah binti Ismail. Okay, dia buat lagi. A sama dengan 4. A sama dengan 4 sekarang kan. Okay, dia uji. 4 kecil sama dengan 4, ya atau tidak? Siti Zulaika, ya atau tidak? 4 kecil sama dengan 4. Tak. Ya ke? Cuba tengok betul-betul simbol dekat sini. Dia kecil sama dengan. So 4 termasuk ataupun tak? Siti Zulaika. Masuk. Ya, so 4 dikira lah. So 4 ya. Okey, 4 masih lagi memenuhi syarat. So dia pergi buat sini. Okey, dia akan buat depan Siti Aisyah binti Ismail. Okey, so dia pergi ke atas lagi. A sekarang 4 tambah 1 5. Dia pergi uji. 5 kecil sama dengan 4, Hidayah. Ya atau tidak? 5 kecil atau sama dengan 4? Hidayah. Hidayah. Pergi dapur Hidayah. Syazwina. 5 kecil sama dengan 4? Ya atau tidak? Tidak. Bila tidak, bila tak memenuhi syarat, dia akan keluar daripada blok arahan. So habis, selesai, tamat. Itu adalah output dia. So faham macam mana gelung for, macam mana prosedur berfungsi? Boleh faham ya? Biasanya kalau soalan gelung for ni pun, kalau dia suruh awak bagi apakah output yang tu, macam ni lah caranya. Uji syarat. Okey, cuba tengok yang di bawah sikit 7 minit kelas lah. Okey, tentukan struktur kod arahan berikut sama ada prosedur atau function. Okey, yang pertama sekali tu apa? Function. Yes, function sebab dia ada return. So function. Okey, function. Yang kedua. Procedure. Yes, prosedur. Yang ketiga. Yang ketiga. Function. Function ke? Function. Kenapa awak kata function? Tak semestinya. String ucapan. Tak semestinya. Ni mungkin dekat blok arahan. Okey, blok arahan mesti ada. Kalau blok arahan dekat mana-mana kat mana-mana fungsi atau prosedur pun ada. Yang ini adalah memanglah kalau bukan fungsi, sekejap saya tengok balik. String ucapan sama dengan sama. Okey, cuba awak tengok muka surat, buku biru awak, muka surat 76. Okey, sebab apa? Kalau saya kata prosedur sebab apa? Sebab kita tetapkan, sebab papar ucapan tu. Papar, okey. Papar tu adalah nama prosedur, ucapan tu adalah parameter ataupun argument tu. Cuba tengok dalam dekat 76 tu, okay, dia katakan perhatikan satu cara papar keputusan di atas. Satu cara mempunyai parameter markah. Kalau ini parameter dia ucapan lah. Parameter dia ucapan, okey betul. Dan perhatikan juga di bahagian bawah tidak terdapat keyword return. Okay, bersama nilai dan pembeli ubah, ia menunjukkan bahawa sub atau cara ini tidak mengembalikan nilai. Kalau saya cakap prosedur sebabnya dia ada parameter. Biasanya kalau fungsi, parameter dia lebih kepada nilai. Kan sebab dia nak buat pengiraan kan. Kalau prosedur, kalau saya kata prosedur lah. Awak kalau awak kata fungsi, kenapa fungsi?
Kalau saya kata prosedur. Kalau fungsi, kenapa fungsi? Sebab kalau fungsi awak tengok dalam muka surat 75, okey, dia tak ada macam dengan prosedur, dia tak ada dia tak ada nak kembalikan nilai macam prosedur. Yang ini papar ucapan tu sebenarnya mengembalikan nilai ya. Contoh tadi kan, papar putusan. Okey, ada 70 situ kan. Okey. Yang ini okey, papar ucapan. Okey, nanti papar ucapan ni dia nak kembalikan nilai apa? Contohnya tadi apa tadi? Markah kan. Ucapan nanti dia akan kembalikan nilai apa? Cuba tengok dalam tu cara 81 tu. Selamat datang. Yes, selamat datang. Saya pegang kepada ini tau. Ini. Sebab kalau dalam fungsi, kalau kita nak kembalikan nilai dia, kita tak tulis macam ni. Kita tulis yang macam public, static, double, luas, bulatan, integer, jejari. Macam tu. Dalam muka surat 75. Saya boleh nampak beza tak prosedur dengan fungsi? Okay, tak apa. Saya kata ini prosedur. Nanti masa kita buat tu cara 82, 83 nanti awak boleh kita akan nampak mana prosedur macam mana, fungsi macam mana. Okay. Sebab dekat belakang-belakang nanti kita kena buat satu untuk function dengan prosedur. Nanti awak nampak. Kalau saya kata ini prosedur. Okay, last sekali. Sistem doa.println BMI ialah apa? Function. Sebab ini adalah cara nak memulangkan nilai untuk cara nak mengembalikan nilai ni untuk apa? Function. Okay. So, masa pun lagi 1 minit. Okay, tugas awak, kerja sekolah awak hari ni, buat muka surat 82, 83. 82, 83. Saya nak awak cuba buat sebab minggu depan saya nak awak type ataupun tulis sendiri dalam whiteboard masing-masing. Nanti kita akan guna whiteboard minggu depan. Cuba buat rujuk kepada muka surat sebelum 76, 77, 78, 79, 80. Cuba buat muka surat 82, 83. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Terima kasih, kita jumpa hari Selasa. Okay, Selasa, get ready dengan jawapan 82 dan 83. Okey, kelas, terima kasih kerana hadirkan diri. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.